Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 22 akan menerang dan membentangkan makalah kajian kuantitatif kami yang berjudul Perkaitan Penerimaan Pembelajaran Atas Talian dengan Pencapaian Akademik dalam Kalangan Mahasiswa UKM. Terlebih dahulu, Kumpulan 22 terdiri daripada Khadijah binti Ismail, Muhammad Alif bin Muhammad Hamzah, Nurul Ain Atira binti Yusri dan Nur Syuhada binti Akmal Mahmudi Muhammad Fakaruddin. Kajian ini dijalankan bagi mendapatkan maklum balas dan pandangan berkenaan perkaitan penerimaan pembelajaran atas talian dengan pencapaian akademik dalam kalangan mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Pembelajaran atas talian kini merupakan salah satu metod pembelajaran yang digunakan di UKM. Demikian itu, kajian ini memainkan peranan penting dalam menentukan penerimaan mahasiswa UKM terhadap pembelajaran atas talian. Seperti yang kita tahu, pada peralihan tahun 2019 dan 2020, seluruh dunia digemparkan dengan berita penularan wabak coronavirus atau lebih dikenali sebagai COVID-19 yang telah diisytiharkan oleh Persatuan Kesihatan Dunia WHO sebagai satu krisis kecemasan global. Oleh hal yang demikian, timbulnya kerisauan dalam kalangan halayak ramai sehingga mendesak keperluan bagi menutup pelbagai sektor seperti sektor perdagangan, pelancongan, pendidikan dan sebagainya melihatkan kepada kadar penularan yang sangat pantas dan tidak terkawal. Rentetan daripada penutupan sektor pendidikan telah dicatatkan seramai lebih kurang 1.28 bilion pelajar terkesan setakat 4 September 2020. Menurut the United Nations Children's Fund UNICEF pula, seramai 72.9% populasi pelajar di serantau dunia terkesan akibat daripada penutupan sektor pendidikan. Oleh hal yang demikian, Kementerian Pendidikan Malaysia berusaha sedaya upaya dalam merangka pelan pelaksanaan pembelajaran dalam talian dan mengambil inisiatif lain bagi memastikan setiap murid dapat menjalani sesi pembelajaran biarpun dalam situasi pandemik ini. Walau bagaimanapun, pembelajaran dalam talian merupakan satu elemen baharu dalam sektor pendidikan khususnya di sekolah dan universiti awam. Oleh itu, pembelajaran dalam talian berdepan dengan pelbagai reaksi terhadap pelaksanaannya. Oleh itu, apa itu pembelajaran atas talian? Secara dasarnya, pembelajaran atas talian ini merupakan satu bentuk pendidikan jarak jauh yang menggunakan teknologi sebagai medium perantara proses pembelajaran yang sepenuhnya menggunakan bantuan capaian internet serta tidak memerlukan keberadaan pelajar dan guru di tempat dan waktu yang sama. Namun begitu, pembelajaran secara atas talian bukanlah satu perkara yang mudah untuk diaplikasikan semasa pandemik ini. Hal ini demikian kerana terdapat segelintir pelajar yang mempunyai masalah capaian internet yang stabil dan perhati pintar untuk digunakan semasa sesi pembelajaran. Pada masa yang sama, terdapat juga segelintir pendidik yang kurang mahir dalam menggunakan teknologi terkini dalam pendidikan, terutamanya guru yang sudah lanjut usia. Oleh yang demikian, perkara ini akan menimbulkan variasi penerimaan terhadap penggunaan pembelajaran atas talian sekaligus dapat mempengaruhi pencapaian akademik para pelajar. Saya Nurul Ain Atira binti Muhammad Isri dan saya akan menerangkan tentang metodologi, iaitu kaedah persampilan. Soal selidik telah diberikan kepada mahasiswa UKM yang terdiri daripada latar belakang fakulti yang berbeza, terbahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian demografi dan bahagian persepsi pelajar terhadap pembelajaran atas talian ketika pandemik COVID-19. Bahagian kedua mempunyai dua sub-bahagian iaitu sub-bahagian pendapat pelajar terhadap pembelajaran atas talian dan juga sub-bahagian tahap pencapaian akademik pelajar. Bagi instrumen pula, responden memberi maklum balas kepada item persepsi mereka tentang penerimaan pembelajaran atas talian dengan menggunakan skala Likert 5, manakala skala Likert 3 bagi tahap pencapaian akademik pelajar. Berdasarkan tahap kesesuaian skala 5, tidak pasti TP, skala 4 sangat setuju SS, skala 3 setuju S, skala 2 tidak setuju TS, dan skala 1 sangat tidak setuju STS. Bagi sub-bahagian 1 dan tahap persetujuan skala 3 setuju, S, skala 2 neutral N dan skala 1 tidak setuju TS. Bagi sub-bahagian 2, data kemudiannya dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan peratusan, skor min dan juga sisihan piawai. Seterusnya, saya Khadijah binti Ismail akan menyambung perbentangan ini. Baik, kita masuk kepada data dan analisis yang mana datanya kita peroleh daripada hasil tinjauan yang diedarkan
dalam kalangan mahasiswa UKM mengenai pembelajaran secara atas talian, khususnya pada pandemik dalam waktu pandemik COVID-19. Jadi kita lihat kepada jadual 1 mengenai pendapat pelajar terhadap pembelajaran secara atas talian, yang mana kita boleh rumuskan bahawa responden ataupun mahasiswa UKM mempunyai persepsi yang positif terhadap pembelajaran secara atas talian. Ini kerana kadar peratusan setuju pada item 1, 2, 3 dan 4 menunjukkan peratusan yang agak tinggi. Manakala pada item yang kelima, iaitu penyataan mengenai pencapaian akademik mahasiswa lebih meningkat apabila pembelajaran dilakukan secara atas talian, menunjukkan keraguan ataupun ketidakpastian dalam kalangan responden kerana peratusannya agak tinggi, iaitu sebanyak 43.3%. Dan untuk item yang keenam, iaitu penyataan mengenai pembelajaran atas talian adalah lebih efisien berbanding dengan sesi pembelajaran bersemuka, menunjukkan sebanyak 3.3 responden sangat tidak bersetuju dengan penyataan tersebut, dan 33.3% responden tidak bersetuju, manakala 20% responden tidak pasti dengan kenyataan tersebut. Seterusnya kita lihat kepada jadual kedua, yang mana fokusnya adalah mengenai kesan pembelajaran atas talian terhadap pencapaian akademik pelajar. Jadi jika kita lihat kepada item 1, seramai 96.7%, yang mana majoriti responden dan kalangan mahasiswa UKM berjaya memperoleh purata nilai grade kumulatif 3.0 dan ke atas. Dan seterusnya, seramai 66.7% responden yakin bahawa mereka juga akan mendapat keputusan yang sama sekiranya pembelajaran dilakukan secara bersemuka. Namun begitu, jika kita lihat kepada item yang ketiga, iaitu mengenai pernyataan, saya berpendapat bahawa keputusan peperiksaan pembelajaran secara bersemuka akan menjadi lebih baik berbanding pembelajaran secara atas talian, menunjukkan rekod data yang lebih kurang, di mana seramai 26.7% tidak bersetuju, 36.7% neutral dan seramai 36.7% responden bersetuju dengan kenyataan tersebut. Berdasarkan pembentangan data sebentar tadi, kami dapat rumuskan bahawa wujudnya satu korelasi yang lemah di antara penerimaan pembelajaran atas talian dengan prestasi akademik dalam kalangan mahasiswa UKM. Hal ini dapat kita perhatikan bersama melalui nilai sisihan piawai yang agak besar terhadap item konstruk dalam instrumen yang digunakan. Walaupun majoriti mahasiswa menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam akademik sewaktu pembelajaran atas talian dijalankan, mahasiswa masih lagi tidak menerima baik sepenuhnya peralihan mod pembelajaran ini dan berpendapat bahawa pembelajaran bersemuka adalah lebih efisien dan sesuai. Rentetan itu, kami berpendapat bahawa terdapat beberapa aspek yang boleh ditambah baik terhadap kajian lanjutan yang boleh dilaksanakan berkenaan kajian ini. Yang pertama, instrumen yang digunakan perlulah ditambah baik dan diubah sesuai konstruknya dengan memasukkan bahagian cabaran pembelajaran atas talian bagi mendapatkan sebab mengapa mahasiswa lebih menerima pembelajaran bersemuka berbanding pembelajaran atas talian, biarpun keputusan peperiksaan mereka masih baik dalam peralihan mod pembelajaran ini. Selain itu, kajian ini juga boleh dilaksanakan terhadap mahasiswa di institusi pendidikan tinggi yang lain bagi menilai sejauh manakah pembelajaran atas talian ini diterima baik di Malaysia. Secara rumusannya, kajian ini mendapati responden mempunyai persepsi yang positif terhadap penerimaan pembelajaran atas talian dan pencapaian akademik yang cemerlang dalam kalangan mahasiswa. Hal ini membolehkan pengkaji untuk menyimpulkan bahawa mahasiswa UKM mempunyai keputusan akademik yang cemerlang ketika pembelajaran atas talian dijalankan. Walau bagaimanapun, dapatan yang diperoleh menunjukkan bahawa mahasiswa UKM lebih gemar dan selesa dengan pelaksanaan pembelajaran secara bersemuka berbanding pembelajaran atas talian. Meskipun pembelajaran atas talian mempunyai kelebihan tersendiri dan dapat diadaptasi oleh mahasiswa UKM, mereka berpendapat bahawa pembelajaran secara atas talian ini kurang efisien terhadap struktur pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan tinggi.